Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jadi bi hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du, alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung idaman penuntut jilid yang pertama, masalah apa ni? Oh, hujung dah. Berkaitan dengan kubur. Kubur. Dah hujung dah. Setelah kita membahaskan berkaitan dengan kubur, kedudukan kubur tu, bukan kedudukan mayat dalam kubur, cara untuk ke bumi, kemudian tanam berdua, bertiga, berempat, berkumpulan lah kan, buat liang dan sebagainya, masuk dah dijatuhkan sampai ke haram memindahkan mayat di tempat yang jauh. Kalau dia mati kat situ, tanam kat situlah, jangan bawa pergi jauh-jauh, kecuali ada sebab-sebab yang diterima. Sebab-sebab diterima tak apa, haram dia letak terus haram. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata haram. Tapi yang kita duk buat tu mungkin kita ambil makruh kot, kan? Mati kat Johor, hantar Kedah, kan? Mati kat Kuala Lumpur, hantar Johor, hantar Melaka, kan? Jauh. Mungkin ambil makruh lah. Mungkin lah, dalam kitab kita kata haram. Takkan nak kata haram kot, ramai duk buat. Sedap kata kat orang, mana boleh tak? Jadi mungkin ambil pendapat makruh lah yang buat tu. Makruh maknanya tak baik lah juga, tak elok lah makruh, kan? Kalau boleh tak perlulah. Dan kita beri beberapa contoh ulama-ulama, malah para sahabat yang meninggal jauh daripada Madinah, tapi tanam kat China, kat Guangzhou, dekat Istanbul, para sahabat Nabi ada kat situ. Kenapa bumi situ buat balik jadi ke di situ Tok Guru Harudin, kan, asal duduk sana buat balik jadi kenapa mereka faham? Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Yang haram ni dalam kitab kita. Kenapa haram? Kerana tak ada keperluan untuk bawa pergi jauh-jauh. Ini yang kita bincang sebelum ni. Dan dia kata kat sini pula, dan kita bahas sikit juga, bila nak ke bumi kan tu, makruh jika masa ke bumi tu, makruh jika dengan ke bumi itu ada harta yang repuk begitu aja. Jadi sekadar, kalau kata kain kapan tu, sekadar yang disunatkan cukup, jangan lebih-lebih. Sebab dia orang kaya letak 10 helai 10 balutan kain kapan. Oh, jangan gitu. 3 tetaplah 3, perempuan 5 lah, jangan lebih. Kalau tidak, makruh. Makruh apa dia orang kaya? Bukan masalah orang kaya tak. Masalahnya dia geput, jadi hukum membazir.
Macam tu juga keranda yang kita bahas juga sebelum ni. Keranda, membazir, rupuk gitu. Mahal pula tu. Keranda berapa? Dia sebab keranda. Berapa? 600? Yo, 600 keranda. Itu kayu apa? Plywood lah tu. Kalau pakai kayu yang mahal sikit, mau 1000. Habis hilang macam tu aje. Jadi hukumnya makruh. Kecuali yang kita bincang sebelum ni, dia punya tanah tu kan. Gali macam tanah pasir, nak buat lahat, gali-gali jatuh. Gali-gali jatuh. Jatuh pasir tu. Macam mana nak ke bumi? Maka waktu tu tak apalah. Ataupun berair. Letak berair. Dia berair. Okeylah. Cuma sekadar pakai keranda gitu saja aje. Sebab dia orang kaya. Hukumnya makruh. Sebab dia akan reput gitu aje. Macam tu juga ada tikar, ada bantal. Tanam sekali. Makruh lah. Baik guna. Kecuali dah buruk ke. Okey, habis kat situ. Kemudian kita masuk lah. Kita punya ni. Muka surat 6. Itu ulangan yang lepas. Masuk yang minggu ni. Muka surat 63. Rumi. Jawi 120. Atas sikit pada takziah. Tak masuk takziah lagi. Atas sikit. Satu perenggan daripada takziah. Muka surat 63 tu kan ada perenggan takziah kan. Atas sikit pada takziah. Satu perenggan sebelum takziah. Kalau yang Jawi 120. Satu perenggan dari sebelum takziah tu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Setelah dikambus. Setelah dikambus terus. Setelah dikebumikan. Kan molek sikit kan. Tak apalah, kambuh tu maksud samalah. Setelah dikambus macam apa? Macam natang kata kambuh-kambuh. Tapi tak, bahasa dia maksud ke bumi lah tu. Setelah dikambus, ditinggikan sedikit tanah tambak itu. Setelah dikambus, maksudnya dah masuk dah, jenazah tu dah masuk elok, dan buat liang lahat itu yang terbaik. Jangan buat parit, jangan buat liang. Jangan buat parit, jangan buat longkang. Buat liang lahat dulu. Liang lahat kita dah bincang sebelum ni kan. Kat tepi tu, jika tanah tu keras lah. Tapi kalau tanah tu lembut, nak liang lahat macam mana? Maka tak apalah, buat parit, buat longkang pun longkang lah. Istilah je longkang tu. Maksudnya buat kat tengah-tengah. Ni kubur dalam tengah-tengah tu. Dia panggil longkang. Buat, letak kat situ lah. Sepatutnya di tepi. Buat longkang. Longkang-longkang lah. Kalau jatuh juga, letakkan randa. Sebab tanah terlalu lembut, atau berair sebagainya, letak keranda. Tak apalah. Jadi, bila macam tu, nak kambus. Nak masukkan tanah daripada atas. Yang ni pun saya duk perhati, sebaik-baiknya letak papan plywood. Nak jatuhkan tu, letak plywood, lepas tu jatuhkan tanah yang digali tu slow-slow. Biar dia jatuh atas plywood. Biar jatuh atas plywood, lepas tu dia jatuh ke bawah tu perlahan-lahan. Ataupun mungkin boleh pakai kain. Tapi kain takut kotor lah. Pakai kain, seorang pegang ni, seorang pegang sini. Pakai kain, biar jadi macam gelongso. Biar tanah tu menggelonsor. Bukan macam ni lah. Biar ada beza lah. Kambuh anak ayam dengan kambuh anak Adam. Gitu je lah. Anak ayam ni kita gali-gali yang mati. Letak. Gitu lah. Kucing mati. Gali-gali. Buah dalam tu. Kambuh gitu lah. Ini anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah muliakan bani Adam. Biar ada beza lah. Kambuh binatang mati. Bangkai dengan kambuh orang. Jadi macam mana? Jangan letak, jangan bagi kena tanah tu direct dekat mayat tu. Jangan bagi direct kena. Jangan jangan gitu. Habis tu masuk perlahan-lahan. Bolehlah ambil sikit, letak kat tepi, ambil sikit, lambatlah siap. Tak ada. Slow-slow letak kat tepi. Lambatlah siap. Macam mana nak cepat? Ambil plywood, ambil kain, buat macam gelonsor, bukan baling, jatuhkan tanah daripada atas, dia jatuh ke bawah. Slow jatuh. Jatuh slow gitulah. Biar ada kemuliaan sikit. Sebab mayat tu dia ada kehormatan dia. Jangan elakkan daripada tanah kena mayat. Kena direct jauh daripada atas. Biar dia kena tu kita letak dengan tangan slow sehinggalah dah terkambus semua, baru tak apa letak. Sebab kita letak tanah yang seterusnya, dia bukan di atas mayat dah. Dia di atas tanah kat atas. Tak apa. Yang tak straight daripada tanah tu kena. Sebab dia ada kemuliaan, dia ada kehormatan. Dia taklah sampai tahap haram. Kalau buat juga, tak adalah sampai tahap haram. Tapi tak ada respect lah. Tak ada hormat dekat nazah tu. Macam tak ada respect.
Sebab tu yang kambuh apa semua ni, sebaik-baiknya keluarga. Macam tu, macam mandi juga. Sebaik-baiknya keluarga yang memandikan jenazah. Sebab dia, mak dia, ayah dia. Kalau perempuan, mak dia. Dia tak buat kasar-kasar. Kalau suruh orang buat, pemandi jenazah buat, ni apa aku ni, untuk bulan ni dah 9 orang dah mandi kan. Dia nak melepaskan fardu kifayah. Jadi dia taklah buat lembut-lembut. Tak adalah. Dia buat biasa. Tapi tak adalah kasar sangat. Cuma dia buat tu sekadar sebab tak siapa pun siapa ni. Aku kena gitu je dia. Tapi kalau anak sendiri, dia pegang, dia basuh, gosok, selur-selur dengan sabun, dia tengok, Allah kasarnya tangan ayah aku. Ni duk cangkur nak sekolahkan aku dulu. Kan mari perasaan tu. Yang dia buat masa nak kapan perlahan-lahan, masa nak meruang perlahan-lahan. Taklah perlahan sangat, tapi taklah sampai tekan, sampai ambil pipe masuk ke lubang dubur. Brrr, nak bagi keluar najis. Ada orang buat gitu. Sampai sekarang ada dengar lagi. Sebab apa dia masuk gitu? Sebab dia kata nanti kan kalau tengah-tengah nak tanam keluar najis, kena tukar kapan. Baik gitu. Masuk. Kalau anak sendiri buat, saudara mara sendiri buat, dia buat lembut-lembut. Macam tu juga ketika tanam. Kalau tukang yang gali tu, dia dah penat dah gali. Dah penat dah gali. Bila nak kambuh ni, dia main letak je. Pijak. Kalau anak-anak, mak aku ni, ayah aku ni, abang aku ni, kan? Adik aku ni, buatlah slow-slow. Kat situ. Dari sudut kehormatan. Sudut kehormatan. Dan sunat dibuat gumpal tanah tu. Yang ini itulah. Susahlah nak buat sekarang ni sebab ramai sangat orang pandai kan. Macam mana orang pandai? Masa nak tu, ambil tu, kan? Tengok serabut tu. Keserabutan tu. Ramai sangat hero-hero. Tu yang tak boleh nak buat. Sepatutnya biar ada seorang ke dua orang ke yang memang buat, yang lain duduk diam. Tapi banyak, biasa kalau kita perhati ramai lah hero-hero ni. Tu ambil tu, cangkul tu, tepi tu. Angkat tarik. Ini jadi problem. Problem apa? Yang sunatnya, masa nak istilah kita panggil kambus tu, nak jatuhkan tanah tu, sunat dibuat 3 gumpalan. Orang dulu biasa saya tengok buat. Orang sekarang tak buat dah. Dengar tak? Ada orang buat gumpalan. Dia buat gumpalan, tapi kalau dengan berserabut ramai orang duduk begini ni, jadi tak boleh nak buat. Ambil gumpal satu, baca surah Taha. Gumpal, buat macam ni, buat gumpal. Itu pun kalau boleh lah. Ada yang tanah pasir kan, tanah tu nak buat gumpal macam mana. Kalau tanah tu macam tanah liat ke apa, buat gumpalan, buat bulat. Lepas tu, gumpalan pertama buat tu, baca minha khalaqnakum. Letak dalam. Tak kat dalam tu. Kemudian, apa maksud dia? Daripada tanah ni lah kamu diciptakan. Ni surah Taha ni. Kemudian, buat gumpalan yang kedua. Wa fiha nu'idukum. Kepada tanah kamu dikembalikan. Sebut itu. Kemudian, buat gumpalan yang ketiga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bubuh yang ketiga. Dan dari tanah, kamu akan dibangkitkan nanti. Itu surah Taha. Sebut macam tu dan buat letak 3 bulat-bulat letak kat belakang dia, letak kat tepi dia boleh. Tapi tak boleh buat sekarang. Ramai masuk sini jatuh tak. Tak boleh. Dia kena ada 2 orang je yang buat. Orang lain duduk diam, duduk memerhati saja. Jangan sibuk. Kami je buat. Tapi tak boleh lah macam tu. Kami pun nak tolong juga. Memang tak payahlah nak buat. Payahlah nak buat banyak. Jadi buat 3. Letak, biar bulat-bulat tu letak sebelum dijatuhkan tanah tadi tu. Akhir sekali alasannya apa? Alah, bukannya wajib pun. Tu alasannya kalah lah. Memang betul tak wajib pun. Tapi dia sunat. Orang dulu biasa buat. Orang sekarang tak tahu, tak pernah tengok dah buat. Dan lepas, okey, dia kata sini, setelah dikambus, ditinggikan sedikit tanah tambak itu, ratakan, tapi tinggi sikit. Tinggi dia tu, ditambun tu, jangan ketara sangat. Jangan lebih daripada sejengkal. Agak-agak biasa kita buat berapa banyak? Kalau buat lebih pun tak salah. Cuma sunat jangan lebih sejengkal. Kita buat bonggol macam bonggol tadi lalu tu. Gedegang. Dah lambat ni. Tak perasan. Bonggol tinggi tak? Dia sejengkal lah. Jangan lebih. Kurang tak apa, tapi jangan lebih. Masa nak timbun tu. Itulah kubur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sebagainya. Kemudian, sambung lagi. Sunat ditanam dahan pokok yang hijau. Sunat ditanam dahan pokok yang hijau. Seperti pohon-pohon bunga yang wangi.
Sunat tanam tu, sunat. Ditanam dahan pokok yang hijau. Maksud macam ni. Maksud dahan pokok tu, kalau kita ingatlah peristiwa Nabi ambil pelepah tamar. Alah, kisah ni masyhur. Nabi lalu dekat dua kubur. Nabi kata kena seksa dua orang ni dalam kubur ni. Seorang kerana mengadu domba, menyebabkan orang bergaduh sebab dia. Bawa mulut lah. Mulut lembek. Bawa mulut. Cakap kat ni, lalu bergaduh. Maka dia kena seksa, Nabi kata. Seorang lagi kerana tak istibrak, dia tak jaga masalah air kencing. Masalah istibrak, dia tak jaga, menyebabkan masa sembahyang ke apa air kencing keluar, maka tak sah lah sembahyang dia. Jadi dua-dua ni kena seksa. Nabi pun ambil pelepah, Nabi patahkan pelepah tamar. Pacak. Ni ambil ni. Sunat ditanam. Ditanam tu maksud dipacak dahan pokok yang hijau. Disebut dahan pokok. Tapi sebenarnya Nabi ambil pelepah kurma. Kita, kalau kita nak kiaskan, kita ambil pokok kelapa lah, pelepah. Tinggi kena panjat tu. Habis nak ambil apa kita? Nak tiru Nabi. Nak pacak kan? Kita tak boleh, kelapa kita tinggi. Kelapa sawit. Pun payah lah nak ambil, nak patah je. Yang hijau. Maka kita paling banyak kita ni, apa dia? Kita paling banyak bunga. Bila banyak bunga, sebab tu yang tabur bunga. Bukan saja-saja yang tabur bunga tu. Jadi adakah salah tabur bunga? Tak salah. Boleh ke? Boleh. Macam Hindu Hindu tabur bunga. Kan? Tak, dia punya pasal lah dia tabur bunga. Kita bukan sebab tiru dia. Kita sebab nak cari pelepah tamar, pelepah kurma, tak ada. Kalau macam kiaskan dengan pokok kelapa banyak. Nak panjat pokok kelapa panjang sekitar dia. Habis tu nak cari pelepah kelapa sawit, mana ada kelapa sawit nak dapat punya lah payah. Nak pacak pelepah tu. Jadi dikiaskan pelepah yang hijau, yang hidup. Kiaskan dengan paling banyak kita apa? Bunga. Kutiklah bunga, letak. Cuma pelepah tamar, dia selagi dia hijau, dia bertasbih. Nabi sebut setiap yang hidup ni bertasbih. Dengan caranya. Kullun qad alima salatuhu wa tasbihah. Setiap yang hidup ni dia pasti bertasbih sembahyang cara dia. Jadi pelepah tamar yang hijau tu dia bertasbih lah. Jadi dan dia nak sehingga dia kering dia mati. Mungkin boleh bertahan 2 minggu. Kalau bunga silap-silap 3 hari je kot. Tak apalah. Rugilah sikit, tapi tak rugi sebab banyak. Bukan kena beli pun bunga. Jadi boleh ke? Boleh lah sebenarnya. Boleh je. Jadi Nabi sebut apabila dia bertasbih, yang kena seksa ni Nabi patahkan dua, pacak. Mudah-mudahan dengan tasbih dia meringankan sedikit azab yang diterima oleh penghuni dalam tu. Kalau 2 minggu lah. Sebahagian ulama dia kata ini khususiah untuk Nabi, hanya Nabi je boleh buat. Tak apalah dia kata gitu. Tapi sebahagian ulama lain kata itu bukan khususiah Nabi. Kalau bukan Nabi pun baca pun. Sebab Nabi kata mudah-mudahan dengan tasbihnya kat bawah tu lega sikit. Jadi, bila macam tu, kita yang duduk buat ni, kita mengambil pendapat ulama' yang mengatakan boleh dikiaskan. Bukan hanya Nabi aja. Orang lain pun boleh buat. Sebab tu Nabi tunjuk dekat para sahabat. Dia bukan khususiah untuk Nabi. Tapi yang kata tak boleh, tak apalah. Kerana daripada pelepah ni yang kias kepada baca Quran, tahlil, jadi baca tahlil kan, sampai jadi panjang cerita daripada sini ya. Jadi ada ulama yang mengatakan itu khususnya untuk Nabi, maka berhenti kat situ lah. Jadi berhenti kat situ dengan maksud kalau orang lain buat tak boleh sampai. Habis situ. Ada ulama kata gitu. Tak apalah. Ada ulama kata itu bukan khususnya Nabi. Kita pun boleh buat, kita pun buat. Maka dikiaskan lagi. Kalaulah pelepah tamar yang hijau yang bertasbih, mudah-mudahan kat bawah tu ada manfaat sikit lah, mudah-mudahan, bukan garanti pun, mudah-mudahan. Macam mana kalau orang baca Quran, niatkan untuk orang dalam ni. Kalau pelepah tamar pun sampai dekat orang dalam kubur, takkan orang hidup tak sampai. Kalau pelepah tamar bertasbih pun sampai, takkan orang hidup baca Quran dengan niat
baca la ilaha illallah dengan niat sampaikan kepada orang dalam kubur tak sampai pula. Pelepah pun sampai. Tu dia panjang lah jadi. Jadi bila macam tu, kalau sampai, siapa sampai? Waris dia lah, anak-anak sampai. Kalau anak-anak dia sampai, takkan orang masjid tak sampai. Lepas tu dia air sekali-sekali buat tahlil, panggil pergi rumah dan sebagainya. Kat sekiahnya kat situ. Jadi ada golongan yang dia kerah kat situ. Sebab dia ikut ulama' yang mengatakan, itu khususiah untuk Nabi. Bila khususiah untuk Nabi, orang lain tak boleh buat. Tak sampai. Tak apalah. Tak ada ceritalah bab baca Quran sampai ke tidak. Sebab dia dah stop kat situ. Tapi yang kata sampai, relax lah. Relax. Jadi dia kira. Jadi kalau katakan ada orang baca Quran atas kubur. Sekarang tak apa orang buat dah. Dulu lalu ada orang berapa hari baca, 40 hari lah. Ada yang dia bukan baca. Dia upah orang baca. Dia upah orang baca. Samalah kias. Kalaulah ambil pelepah tamat pacak, maka sampai, dan dia bukan khususnya untuk Nabi, orang lain pun boleh buat. Kita pacak apa-apa yang hidup sebelum dia kering, sampailah. Bukan sampai, mudah-mudahan sampai. Mudah-mudahan aja, tak garanti pun. Lepas tu, kalau macam tu, orang baca Quran dengan niat, lagi sampai itu orang. Okay. Kalau pelepah tamar ke, bunga ke, apa-apa yang hidup, kita beli. Dan kita pacak, sampai tak? Kalau yang tak beli pun sampai, yang beli pun masalahnya sampai. Akhir sekali, kalau orang baca Quran, lagi dah sampai. Kalau dia upah orang baca Quran, pun sampailah juga. Dia panjang dia pergi. Pun sampailah juga. Hanya pelepah tamar yang ambil patah yang tak beli je sampai. Kalau kita beli, sampai tak? Saya nak beli sekejap pelepah tamar lah. Shopee. Pelepah tamar. Fresh. Contoh. Sampai kat rumah. Beli, tak sampai sebab Nabi tak beli. Nabi ambil sebab ada kat tepi tu, Nabi patah. Sampai. Maka sampailah. Tasbih ada. Tapi kalau beli tak sampai sebab Nabi tak beli. Pelik. Beli pun sampai lah, tak kisah. Bila minta tolong orang, kau tolong ambil pelepah tamar kejap kat sana, nanti aku bagi upah RM10. Dia bawa bagi RM10. Tak sampai sebab upah orang. Apa pula? Bukan, janganlah sempit sangat. Tak kisahlah macam. Jadi macam mana upah orang untuk baca? Dan sampai tu bukan garanti. Mudah-mudahan je. Dan sampai tak sampai bukan tahu kat atas dunia, kat akhirat nanti. Jadi, ada orang buat. Orang sekarang tak nak buat, tak apalah tak buat. Cuma janganlah menyalahkan kat situ. Jadi tu, daripada pelepah tamar ni, kias sampai ke tahlilan lah, apa dan sebagainya, ajak orang datang rumah. Nanti kita bahas sebab tu nanti. Okay. Sikit lagi. Jadi kalau dikatakan sini, kalau kita faham, kemudian sunat ditanam tu dipacak dahan pokok. Setengah orang Melayu ni, dia bukan pacak dahan je, dia tanam terus. Boleh tak? Pacak je boleh, tanam tak boleh. Sempitnya. Ada orang kata gitu. Tanam pun boleh lah. Kalau pacak, tak boleh, Nabi pacak. Kenapa kau tanam? Tanam pokok apa yang biasa orang pokok tu? Pokok raihan dia panggil. Kemboja, istilah panggil pokok raihan ada, pokok kemangi, basil lah ada kan. Pokok yang bukan jenis kayu. Pokok jenis yang ranting-ranting. Kalau pokok kayu habis, besar tu tak. Pokok jenis ranting-ranting. Tanam. Kata, tak boleh tanam. Nabi pacak. Amboi, sempit lah. Ada orang itu. Sempit sangat. Kalau kata pacak boleh, tanam pun boleh. Maka ada orang tanam. No problem. Tak ada masalah. Tanamlah. Dan bila tanam pula, dikiaskan pula. Tanam wangi-wangi. Pokok wangi. Kan pokok tu wangi tu. Kenapa? Malaikat suka wangi, tak suka busuk. Maka mudah-mudahan malaikat rahmat datang situ. Maka dapatlah rahmat sikit. Kias, bawa jauh lagi kias tu. Dan sebab itu juga haram bawa ternakan, bela ternakan dekat kubur. Kenapa haram? Sebab dia makan rumput dekat kubur, betul dia berak. Busuk. Bila busuk, malaikat tak datang. Malaikat tak suka busuk-busuk. Sebab tu haram. Jadi kiaskanlah kalau busuk malaikat tak datang, kalau wangi, malaikat datang. Malaikat rahmat lah. Datang. Maka waktu tu tanamlah pokok-pokok yang wangi. Tapi kita lalu kubur-kubur wangi. Wangi, seram. Kita seram. Padahal wangi malaikat suka. Wangi-wangi ni malaikat suka. Tak tahulah kenapa hantu Melayu ni. Hantu Melayu kalau wangi takut sebab hantu. Padahal hantu ni busuk. Tak tahulah. Yang saya tahu hantu-hantu lain semua busuk. Hantu Melayu je wangi. Sebab kalau bau, hantu ada bau wangi ni. Jadi bau wangi apa benda ni? Bau wangi, tapi bau wangi. Hantu kot. Dia jadi hantu gitu. Padahal wangi tu malaikat. Hantu tak suka wangi-wangi.
Tahulah. Macam mana Melayu. Jadi, okay. Dan itu juga, pasal nak, kalau kita beli satu set untuk mandi jenazah ni, ada air mawar. Buat apa air mawar tu? Air mawar tu akhir sekali dia bubuh dalam bekas untuk bawa pergi kubur. Sama lah untuk jirus. Jirus dengan air mawar kenapa? Selain daripada tujuan jirus nak mengkejapkan tanah, bagi dia kemas, selain tu wangi. Bila wangi malaikat suka. Tapi setengah ulama kata makruh. Jiruh dengan air mawar. Bukan wangi makruh, jiruh dengan air mawar. Sebab membazir. Air mawar tu kan beli kan. Lepas tu dia membazir. Ulama kata makruh. Makruh tu bukan sebab wangi, sebab membazir. Setengah ulama kata tak apa. Sebab yang kita nak wangi tu. Dalam kitab Sabilal Muhtadin kata makruh pakai air mawar. Kata makruh, tengok tak boleh pakai air mawar, tak boleh wangi-wangi. Bukan, makruh sebab membazir. Kan kalau tuang kan membazir. Jadi wangikanlah dengan yang lain-lain. Yang lain-lain wangi. Okey, yang terakhir sebelum kita terus ni. Macam mana kalau cabut pokok-pokok yang tumbuh? Sebab pernah beberapa bulan lepas kan, tahun lepas ke, kecoh kejap. Cabut, apa hukum cabut apa-apa tumbuhan lah di atas pokok? Di atas pokok, di atas kubur ada pokok, dia cabut. Apa hukum dia? Sebab apa? Sebab bila ada pokok tadi, pokok yang halus tadi, dia bertasbih, mudah-mudahan dapatlah manfaat dekat orang dalam kubur. Kita cabut, kesian dia. Macam tu lah kan. Hukum apa hukum cabut? Secara umumnya kita tengok dulu yang cabut tu siapa tanam. Jika yang cabut tu orang tanam, maksudnya orang tanam tu maksudnya sewaris-waris dia tanam lah, ada orang yang tanam, maka cabut hukumnya haram. Haram, tak boleh. Kalau ada orang tanam. Biasanya waris lah yang tanam. Yang cabut ni yang buat gotong royong. Dia buat gotong dia cabut. Kalau waris tanam dekat atas kubur tu, maka haram cabut. Tapi kalau rumput tumbuh ataupun tumbuhan tumbuh sendiri, made in Allah Ta'ala. Semua made in Allah Ta'ala. Tapi tumbuh tu dia sendiri tumbuh, maka harus cabut. Rumput tumbuh sendiri harus. Tapi kalau dia beli rumput Brazil, rumput mahal tu, dia bubuh je atas tu kan, ada kan orang buat kan, orang ni pergi cabut, hukumnya haram. Haram tu bukan sebab cabut tu, haram orang punya. Macam orang masuk masuk hutan lah. Orang masuk hutan, dia cari tongkat ali, manjakani, kan? Jarum mas cotek. Biasa dengar. Dia cari kat dalam. Dia jumpa. Boleh tak dia ambil? Boleh. Ni tongkat ali, dia masuk hutan. Boleh ambil. Tapi kalau dia tengok, ada macam orang tanam, elok je tongkat ali. Mana boleh ambil? Haram orang tanam. Samalah kiasnya. Kalau atas kubur tu ada orang tanam, haram cabut. Tapi kalau tak ada orang tanam, dia tumbuh sendiri, menjala sendiri, tumbuh sendiri, harus cabut. Kat situ lah hukum dia. Dan dijiruskan air sejuk dari arah kepala ke kaki. Jenazah lepas dah kebumikan semua, jirus daripada kepala ke kaki air sejuk. Kenapa air sejuk, air dingin? Kenapa? Air sejuk ni bukan peti ais. Air sejuk ni bukan air panas menggelegak lah. Kenapa pakai air sejuk? Kenapa sunat? Sunat kerana nak mengkejapkan. Sebab dia kalau kita biar begitu, selang seminggu dia akan retak. Dia akan merekah. Sebab masa tanam tu dia tak betul-betul padat. Bila lepas minggu, tanah menjadi padat. Bila padat dia ada merekah. Bila merekah dia boleh keluar bau. Bila keluar bau orang datang, orang bercakap. Maka sunat jiruh air supaya dia padat. Dan jiruh air tu daripada kepala ke kaki, sunat. Kepala ke kaki. Kenapa sunat air sejuk? Kerana ambil sempena. Sempena air sejuk lah. Kalau air panas menggelegak, maka makruh. Sebab sempena lah. Air sejuk mudah-mudahan sejuk dekat dalam. Dia panggil ambil sempena. Kalau air panas, air panas macam nak suruh dia kena lubang daripada lubang-lubang neraka ke apa ni. Jadi air sejuk tu ambil sempena. Tapi kalau hujan tak payah lah. Kalau dah hujan tak perlulah. Dan cuma jiruh tadi tu dengan niat untuk mengkejapkan tanah. Dan diletak batu atau kayu bertentang dengan kepala mayat
buat tanda. Zaman sekarang orang gunakan batu nisan 2 batang ganti daripada batu itu. Sunat letak kayu 2 ataupun batu. Bukan kayu, bukan batu yang penting. Yang penting nak buat tanda. Nanti kau orang main langkah-langkah nak buat tanda. Sunat letak tu. Orang sekarang letak batu nisan, bolehlah letak batu nisan sebagai tanda. Tanda kan. Cuma haram buat binaan kekal, haram lah. Tanda dengan binaan kekal. Sebab tu tanah wakaf. Bila tanah wakaf dia buat binaan kekal, masuk simen tu, binaan kekal yang tak boleh angkat. Maka haram sebab tanah tu tanah wakaf. Bila buat binaan kekal, maka ada tanah-tanah yang sepatutnya dapat kat orang lain untuk tanam, tak dapat. Contohnya kalau besar tu boleh 1000 mayat untuk ditanam di perkuburan itu. Oleh kerana dia buat binaan kekal, 2-3 orang buat binaan kekal, daripada 1000 tu jadi 995 je yang muat. Kenapa tak cukup lagi 5? Sebab dia dah buat binaan kekal, besar sikit. Maka dia dah ambil hak 5 orang. Maka sebab tu haram. Yang haram ni orang yang buat, orang dalam kubur tak ada kena-mengena. Yang orang yang buat yang haram. Itu kalau kubur tu tanah wakaf. Tapi kalau kubur tu tanah dia, sendiri, maka makruh buat, tak haram. Sebab boleh tanam di tanah sendiri. Cuma dululah. Sekarang ikut undang-undang tak boleh kan? Undang-undang boleh tak? Nak tanam kat tepi-tepi mana-mana. Aku mati nak tanam depan rumah aku. Boleh tak? Kat belakang tu ada 10 kaki lagi, belakang rumah teres tu. Ingat tu. Wasiat tu. Kalau mati tanam kat belakang. Boleh tak? Tak boleh kan? Saya rasa dari sudut undang-undang tak boleh. Rasanya lah. Undang-undang Malaysia lah. Cuma dari sudut syarak boleh? Boleh. Dari sudut undang-undang tak boleh. Cerita lain. Dari sudut syarak boleh. Cuma, dan lepas dia tanamnya tu, dia buat binaan. Buat macam rumah, teduh. Makruh. Tapi kalau di tanah perkuburan, buat binaan macam tu, haram. Sebab tanah wakaf. Tapi ada juga yang dibenarkan buat, harus buat, jika ramai orang ziarah, dia buat macam pagar dan buat macam tempat teduh. Sebab ramai dah ulama-ulama. Maka boleh ke buat? Boleh. Tapi dengan syarat, kalau nak angkat, senang je angkat. Apa dia panggil kepuk tu. Bukan kepuk. Yang masuk tu kan? Boleh. Sebab kalau nak angkat je. Yang tak boleh, yang dia buat binaan. Macam kalau nak angkat, tak boleh angkat. Itu haram. Binaan kekal dia panggil. Jika ada hajat, tidak mengapa ditulis pada batu nisan. Kalau ada hajat, tak apalah nak tulis batu nisan. Apa hajatnya? Supaya senang diketahui. Nanti puas cari, tak jumpa. Oleh siapa-siapa yang hendak ziarah. Nanti salah pergi kubur. Tetapi tulisan itu hendaklah dengan seberapa ringkas. Yang ni orang tak amal dah. Macam-macam tulis. Ini masalah orang buat batu nisan lah. Dia tulis Al-Fatihah. Macam-macam tulis. Boleh jadi haram tu. Sebab ayat Quran kotor, kena najis, kenapa nanti? Duduk pula di bawah, orang langkah ke apa, Al-Fatihah tulis itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulis dekat kepuk tu lah, yang kubur. Tu nama Allah tu. Orang sepak-sepak, orang duduk. Haram, tak boleh. Malah tulis inna lillah ke ayat Quran ke dekat kain kapan pun tak boleh. Tak boleh, hukumnya haram. Sebab nanti kalau pecah perut dia dalam nanti keluar najis tu kena kalimah Allah. Ayat Quran tak boleh. Jadi tak boleh tulis seringkas mungkin. Nama bin tahun berapa ke cukup lah. Tapi kita macam-macam tulis. Tak boleh. Seberapa ringkas. Okay? Untuk mudah. Tujuannya untuk orang pergi-pergi, dah tahu dah. Tu je. Tujuan tu. Takziah. Baru habis dapat tu. Takziah. Orang ramai dari jiran dan sahabat handai sunat mengucapkan takziah kepada keluarga dan kerabat si mati, laki-laki dan perempuan yang tertua. Ini penting ni. Penting sangat. Jiran-jiran orang semua ni sunat takziah, mengucapkan takziah. Takziah ni apa? Belasungkawa. Belasungkawa kan? Macam lain macam ni bunyi, betul tak? Belasungkawa. Betul tak? Belasungkawa. Takziah. Takziah ni tasbir. Apa maksud definisi tasbih? Apakah definisi takziah? Tasbir. Sebarang perbuatan menyabarkan, sebarang perbuatan ataupun perkataan, sebarang perbuatan ataupun percakapan yang menghiburkan dia. Dia tu waris mati. Yang menyabarkan dia, yang meringankan kesusahan dia, yang memberi pengajaran, yang mengurangkan rasa sedih.
Itu adalah takziah. Maksudnya mengucapkan takziah tu bukan takziah ya, bukan. Tapi tak salah lah sebut takziah ya. Itu bukan takziah. Bila salah faham takziah tu yang kata meninggal takziah. Bukan. Takziah bukan takziah. Takziah maksudnya tasbir, menyabarkan, mengembirakan, menghiburkan, meringankan kesusahan dia. Dia tu waris. Menasihati tentang memberi pengajaran. Contohnya, macam mana takziah ni? Sabar ya. Sabar ya, biasalah yang hidup pasti mati. Itulah takziah. Bukan takziah. Takziah tu bukan takziah. Macam katakan Al-Fatihah. Al-Fatihah tu bukan Fatihah. Boleh tak? Wajib tak baca takbir ketika nak sembahyang? Takbiratul ihram kan? Takbir wajib kan? Takbir. Boleh? Tak, takbir tu Allahu Akbar. Tapi wajib takbir. Sama juga sunat takziah, bukan takziah. Sama juga, wajib tak baca Fatihah? Dalam sembahyang wajib. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Boleh? Mana boleh? Tak jadi. Sama juga meninggal, Al-Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Dalam WhatsApp. Bukan. Baca Fatihah, bukan Al-Fatihah. Tapi sekarang dah lain. Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Mantap. Nanti kita tengok macam manakah ucapan takziah yang sebenar lepas azan ni. Ucapan takziah yang sebenar. Bukan perkataan takziah, ucapan takziah dengan definisi yang tepat lepas azan ni. Allah Akbar, Allah. La haula. La haula. La haula.
La haula wala. Baik, macam mana ucapan takziah yang sebenarnya? Ucapan takziah yang sebenarnya bukannya takziah. Takziah tu brand. Boleh tak kata? Takziah tu nama tu macam basmalah. Basmalah tu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Takbir, Allahu Akbar. Jadi bila kata takbir, 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 bukan takbir Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Macam tu juga takziah. Takziah tu adalah perbuatan atau percakapan yang menghiburkan waris si mati, menyabarkan dia. Itulah dia takziah. Jadi kalau sebut takziah itu bukan takziah, tapi tak adalah berdosa, tak adalah. Cuma takziah ya, itu bukan takziah. Kalau sabar ya, takziah. Sebab perbuatan atau perkataan yang menyabarkan dia. Nak ambil duit ni, buat belanja. Takziah lah tu. Sebab menyukakan dia. Kata, jangan menangis, jangan meratap-ratap sangat, berdosa. Takziah lah tu. Sebab mengajar dia. Memberi pengajaran atau mengurangkan rasa sedihnya. Itulah takziah. Kalau istilah panggil takziah ni tasbir. Apa perbuatan atau perkataan yang menyabarkan dia. Ada orang dia kata gini, dia bila dia sebut takziah, orang tu rasa lega. Okey, tak apalah. Dengan sebut takziah orang tu okey, rasa lega. Jadi takziah tu okey. Tapi secara umumnya takziah tu adalah tasbir, sabar. Cuma yang dia kata mengucapkan takziah kepada keluarga kerabat, keluarga-keluarga yang terdekat, ucapkan takziah. Si mati tu lelaki-lelaki kepada keluarga dan kerabat si mati lelaki-lelaki, saudara mara anak-anak lelaki dia, maknya, neneknya yang si mati tu, adik-beradik si mati yang perempuan, yang lelaki kan. Yang perempuan lain, yang lelaki semua sunat. Jadi kalau kata matinya seorang si mati, maknya, neneknya apa, sunat takziah. Sunat menyabarkan mereka. Anak kan, tukar balik, silap. Mati, seorang tu mati, maka dia ada ayah, sunat takziah kepada ayah dia. Dia ada datuk, sunat takziah kepada datuk dia. Dia ada adik-beradik lelaki, sunat takziah kepada adik-beradik lelaki si mati. Dia ada anak lelaki, sunat takziah kepada anak lelaki si mati. Dia ada cucu, sunat takziah kat cucu, dan sebagainya. Dia panggil ahli kerabat, sunat. Lelaki dulu, perempuan nanti dulu, lelaki. Jadi kerabat atau waris atau keluarga si mati ni yang lelaki sunat untuk takziah semua. Tapi kalau perempuan, kita main mantai ya takziah kita kan. Kalau perempuan tengok dulu, hanya tengok ni, perempuan yang tertua sahaja. Yang tua, maksudnya si mati ada mak tua, tua, maka sunat takziah. Dia ada nenek, sunat takziah. Dia ada adik-beradik dia semua tua-tua. Adik-beradik si mati, sunat takziah juga kat perempuan tadi. Tapi kalau muda tak sunat takziah. Sebab tu dia kata tua. Sebab berbahaya. Tak sunat takziah. Sama juga bagi salam. Lelaki bagi salam kat lelaki, selesai, semua sunat. Lelaki bagi salam kat perempuan, tengok dulu. Jika perempuan tua, sunat. Jika perempuan muda, tak sunat pun bagi salam. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tak sunat pun. Malah tak payah jawab pun. Perempuan tu tak payah jawab pun. Sebab dia lain macam dia punya tu. Salam dia pun lain macam dia punya tarik kat belakang. Assalamualaikum. Dah lah tarik tu. Lepas tu pula, tak jawab dosa. Dia pun
Waalaikumsalam. Yes, yes. Mana boleh? Tak ada pun. Jadi sama juga perempuan-perempuan muda tak sunat takziah. Takziah tak sunat. Macam mana pun kalau takziah juga tak sampai tahap haram. Tak sampai tahap haram. Paling-paling pun makruh. Paling-paling pun makruh. Tapi tak adalah haram takziah yang muda. Tak ada. Dia tak adalah haram. Cuma tak disunatkan. Bagi takziah ya kak, takziah ya pada keluarga awak, bukan sabar ya kak, tu takziah. Bukan takziah ya kak baru kematian suami je, oh ya, sabar ya, tu takziah. Takziah ya kak, itu bukan takziah. Okay. Salam takziah, bukan, itu bukan takziah. Takziah lah suami meninggal, tak, itu bukan takziah. Juga takziah. Ucapan takziah ni seperti apa? Ni. Tengok apa ni? Ucapan itu seperti. Takziah tu seperti. Ni bagi contoh. Bukan takziah. Bukan perkataan takziah. Ni contoh dia. A'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik wa jabara musibatak. Ni takziah. Saya berharap, aku berharap Allah mengurniakan kamu pahala yang besar. Kan tu doa kan? Kan dia seronok dengar macam tu. Itulah takziah. Allah Ta'ala telah mengurniakan kesabaran yang elok kepada kamu. Mudah-mudahan Allah sabarkan kamu. Itulah takziah. Dipohonkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa si mati. Itulah takziah. Dan ia menampung atau menutup apa yang mengenai akan kamu. Semoga Allah menutup apa kekurangan. Kamu dah meninggal kan? Dah meninggal, suami dah meninggal. Semua Allah menutup kekurangan itu. Itu kan tasbir, menyabarkan. Itulah takziah. Okey. Dan kalau takziah yang selain pada itu, contoh ucapan takziah. Bukan takziah ya, bukan. Ucapan dia panjang. Contohnya ucapan takziah. Patah tumbuh hilang ganti. Oh, itu lain macam tu. Itu takziah ada makna tu. Ada makna tu. Kau ni muda lagi, aku tengok anak-anak kecil-kecil lagi. Janganlah susah hati. Habis iddah nanti aku masuk minang. Itu haram. Tak boleh. Ketika dalam iddah, tak boleh minang. Hukumnya haram. Secara sarih, secara jelas haram. Tak boleh. Tapi secara kinayah, sindiran boleh. Jangan sedih lah. Jangan duk sedih. Sabar, patah tumbuh hilang berganti. Boleh buat. Tapi cakap direct tak boleh. Cakap nanti habis je iddah, habis je ihdad 4 bulan 10 hari aku masuk minang. Kau jangan risaulah, anak-anak kau semua aku. Anak-anak kau semua aku sponsor. Anak kau pun anak aku juga. Sabar sat. Tak boleh, haram. Bila boleh minang macam tu? Bila dah lebih iddah dan ihdad. Jangan susah hati, kata. Jangan susah hati. Jangan bersedih hati. Ramai minat kat engkau. Nanti adalah ganti tu. Itu tak apa? Adalah ganti tu siapa? Adalah. Nanti aku bagi tahu. Macam kau je. Tak boleh cakap. Kalau cakap, dosa. Mana boleh? Tak boleh meminang ketika dalam iddah atau ihdad. Waktu sunat takziah itu mulai dari sebelum tanam. Bermula takziah tu sebelum tanam. Berkekalan hingga 3 hari lepas tanam. Ini waktu yang boleh takziah. Kemudian daripada itu makruh takziah pada mereka yang hadir dalam tempatnya. Makruh. Hanya hadir tu maksud dia tu memang ada kematian tu, dia datang ziarah. Bila boleh takziah? 3 hari saja. 3 hari. Lebih makruh. Sebab dia seolah-olah mengingatkan balik. Orang tu dah lupa dah hari keempat. Dah fikir dah, oh laki aku tinggal aku boleh tahan juga Pak Rakyat ni. Dapat kepala mayat ni sedap juga ni. Macam-macam boleh beli ni. Seronok dah. Hari keempat kita takziah. Dia ingat balik laki dia, sedih balik. Jadi sebab tu 3 hari saja. Maka sekiranya orang yang memberi takziah itu ghaib atau kerabat si mati itu ghaib, dikira permulaan dari sejak mula hadir. Mula sampai ke tempatnya itu hingga 3 hari ke belakang. Kalaulah katalah orang tu tak tahu lagi, dia duduk jauh, dia duduk London, dia tak tahu yang ni mati. Kemudian lepas sebulan dia balik-balik, dia baru tahulah mati dah kawan aku, baru dapat tahu. Okey, 3 hari tadi bermula dia dapat tahu. Dan 3 hari. Itu maksud dia. Kalau setahun sekalipun, tak ada had. Walaupun 15 tahun, 20 tahun sekalipun. Dia keluar negara, 20 tahun kemudian dia balik-balik, dia baru tahulah meninggal, sunat takziah.
Walaupun dah 20 tahun. Tapi hanya 3 hari bermula dia tahu tu. Itu kalau dia duduk jauh. Ataupun dia kata kat sini, kerabat tu yang gaib. Gaib tu bukan gaib hilang. Gaib tu maksud duduk jauh, tak ada depan mata. Yang mati tu dia pergi London, meninggal. Dia pergi Switzerland, meninggal kat Switzerland. Kita duduk kat sini, kat Malaysia, tak tahu. Selang 10 tahun baru tahulah meninggal. Jumpa waris dia. Oh, baru meninggal. Bila meninggal? 10 tahun. Sunat takziah. Dan bermula 3 hari tu, 1, 2, 3 bermula tahu tu lah. Sunat takziah. Okay, cuma tak ada rasa dah lah. 10 tahun nak rasa takziah apa lagi. Cuma sunat lah. Sunat. Tapi kalau dia ketika kematian tu, dia ada di situ, dia hadir, 3 hari je bermula tanam tu lah. Bermula sebelum tanam. Menyediakan makan di rumah si mati, yang terakhir. Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh, sunat menyediakan makanan 1 hari untuk keluarga si mati. Nabi sebut isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Berilah keluarga Ja'far tu makan, sebab Ja'far tu meninggal, wafat. Maka Nabi kata dekat jiran-jiran Ja'far ni, bagi keluarga Ja'far makan, kerana bila kematian berlaku, dia menyusahkan, menyibukkan mereka dengan urusan, maka tak sempat nak masak sebagainya. Jiran-jiran tolong masak. Tak wajib, sunat. Jiran-jiran tolong masak. Jadi bila kematian berlaku, jiran-jiran ni keliling ni sunat masak. Dia tak kisah jiran-jiran ke, jauh-jauh pun tak apa. Yang duduk jauh-jauh datang pada Johor masak. Kau bukan jiran dia, tak boleh masak. Bukan maksud tu. Maksudnya orang yang lain sunat masak ataupun maksud masak bukan mesti masak, beli pun boleh. Maksudnya menyediakan makanan. Sebab apa? Sebab dia tengah sibuk kan, sedih, sibuk dah uruskan. Jadi sunat menyediakan makan untuk keluarga si mati, bukan untuk semua keluarga si mati, sunat. Biasa orang beli lah sekarang ni, dia tak masak. Tak apalah, beli lah jiran-jiran. Kerana mereka dalam keadaan sebegitu sibuk dengan berduka cita dan tiada masa hendak menyediakan makanan. Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati, keluarga yang menyediakan makanan, dan panggil orang berkumpul makan di rumahnya. Okay? Itu kata Ibnu Sabbar dan lain-lain ulama, sebagian ulama, adalah bid'ah yang tidak diharuskan. Apalagi kalau digunakan daripada harta si mati yang ada hutang atau terlibat dengan hak anak yatim, hukumnya haram. Adapun menjemput orang datang ke rumah, yang menjemput tu tuan rumah yang mati, yang waris kematian tadi, dia yang jemput datang ke rumah dulu. Yang disunatkan orang luar buat bagi datang makanan. Itu sunat. Tapi kalau dia sendiri buat makanan dan panggil orang datang, macam mana untuk datang ke rumah? Tengok dulu. Jika dia buat tu tak susah apa pun, okey je. Dia nak buat orang panggil, tak ada masalah. Pada hari kematian tak ada masalah, esok lusa tak ada masalah, 40 hari tak ada masalah, 100 hari ke, 1000 hari ke, dah mati 10 tahun ke, nak buat panggil orang untuk menjamu makan di rumah, tak ada masalah. Kalau tuan rumah tu dengan sukarela memanggil dan dia kata tak ada masalah, tak ada masalah, jadi boleh. Maka pakat-pakatlah datang untuk pergi ke rumah dia makan. Malu tak kalau makan saja? Malu tak? Malu tak? Baca-bacalah sikit. Baca-bacalah sikit. Seorang ni baca ni, kita selarikanlah baca yang ada dalam buku tu. Okey je. Takkanlah makan, malulah. Itu dari sudutnya. Kalau makan saja pun boleh. Tak payah baca apa-apa, tak payah baca. Tapi kita ni malulah. Bacalah sikit. Gitulah. Wajib ke? Tak wajib. Cuma kalau tidak menyusahkan dan dia sendiri suka rela nak buat, tuan rumah, no problem. Boleh panggil. Kalau memaksa tak boleh lah. Apa salah nak paksa orang kan? Dan dia kata kat sini, haram juga kalau guna harta si mati. Itu haram. Maksudnya belum nak bagi paraid lagi, si mati ni tinggalkan harta, terus malam tu ajak orang buat makan. Makan duit tu pakai apa? Harta si mati. Sebenarnya bukan harta si mati. Sebenarnya harta tu harta yang hidup yang tak bagi-bagi kan. Itu yang haram. Sebab haram bukan sebab bagi makan. Haram sebab pakai harta orang. Lebih-lebih lagi ada anak yatim, ada anak dia yang tak balik lagi. Yang tu lagi haram.
pakai harta tu. Jadi tak, ini duit lain, ni duit dia, duit isteri dia, ni duit suami dia, duit adik-beradik dia, duit yang letak tabung kat luar tu. Kan, pakat-pakat masa tabung orang pakat masuk kan. Duit tu tak apa, itu bukan duit si mati. Buatlah kalau tak menyusahkan. Kalau menyusahkan tak perlu buat. Kalau tak menyusahkan buat. Jadi apa hukumnya? Harus panggil orang. Dengan syarat itu adalah sukarela tanpa dipaksa-paksa. Sukarela tuan rumah sendiri. Tapi yang Nabi suruh bukan buat gitu. Yang Nabi suruh orang luar yang bawa datang makanan. Pada hari tu je, hari pertama je. Habis. Wallahu alam. Habis bab ibadah dah habis. Bab ibadah dah habis pada kitab Idaman Penuntut jilid 1. Masuk kita bab yang kedua pula, bab zakat. Zakat kambing, zakat unta, zakat pendapatan. Ada zakat pendapatan? Dalam kitab kita tak ada zakat pendapatan. Tak tahu Sudah yang tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.